Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Perak sejahtera, salam Ipoh Bestari sejahtera. Saya selaku pengacara majlis anda pada petang ini, Sharifah Suhaila Said Ramli. Untuk makluman anda, program ini bersiaran secara langsung menerusi media sosial Majlis Bandar Ipoh, Facebook dan YouTube. Silakan subscribe, like dan share. Yang berbahagia kaunselor yang berbahagia Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi bin Baharin Elais Mat Daud. Yang berbahagia Kaunselor Datuk Mazlan bin Abdul Rahman, Ketua Whip Ahli Majlis Bandar Ipoh. Yang berbahagia Kaunselor Wong Kah Kiat, Ketua Whip Ahli Majlis Bandar Ipoh. Barisan Ahli Majlis Bandar Ipoh, pengarah-pengarah kanan, ketua-ketua jabatan Majlis Bandar Ipoh, rakan-rakan media dan hadirin hadirat sekalian. Selamat datang ke program Majlis Penyerahan Anugerah Restoran dan Kafe Terbersih dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh dan penyerahan sijil Grade A sempena Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia tahun 2023. Bagi memberkati majlis pada petang ini, kita dahului dengan bacaan doa. Untuk itu, majlis mempersilakan Encik Muhammad Hanafi bin Rafi'i untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan keberkatan darimu, Ya Allah. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaanmu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur. Sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Karim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis penyerahan anugerah restoran dan kafe terbersih dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh dan penyerahan sijil Grade A sempena Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia tahun 2023. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan dan dorongan ke arah meningkatkan lagi prestasi Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Bandaraya Ipoh yang kami cintai ini, Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota badan, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran yang bakal kami hadapi, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Hanafi bin Rafi'i. Untuk makluman, Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Bandaraya Ipoh telah menganjurkan pertandingan restoran dan kafe terbersih di dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh bagi tahun 2023 yang berlangsung dari bulan Mei 2023 hingga Ogos 2023. Objektif pertandingan ini dianjurkan adalah untuk meningkatkan tahap kebersihan, keselamatan dan keceriaan restoran, kafe dan kedai makan di sekitar kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh selari dengan Hala 7 Ipoh Bandaraya Terbersih 2023 serta dapat menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai destinasi menjamu selera yang bersih dan selamat serta menjadi kebanggaan warga kota Bandaraya Ipoh dan seterusnya dapat membantu mempromosikan
Tahun Melawat Ipoh 2023 dan Tahun Melawat Perak 2024. Selain penyertaan anugerah kepada restoran dan kafe yang mengambil penyertaan ini, program ini akan mengadakan penyerahan sijil Grade A kepada premis makanan yang mencapai tahap penilaian yang telah ditetapkan bersempena dengan sambutan Sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia bagi edisi tahun 2023. Agenda seterusnya adalah dijemput Yang Berbahagia Datuk Rumaizi bin Baharin Lai Semat Daud, Datuk Bandar Ipoh, untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya merasmikan program Majlis Penyerahan Anugerah Restoran dan Kafe Terbersih dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh dan penyerahan sijil Grade A sempena Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia tahun 2023. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030 dan salam Ipoh Bestari Sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang bahagia Kaunselor Datuk Mazlan bin Abdul Rahman, Ketua WIP Ahli Majlis Bandar Ipoh. Yang bahagia Kaunselor Wong Kakiat, Ketua WIP Ahli Majlis Bandar Ipoh. Yang berusaha Kaunselor Encik Lee Zi Ho, Ahli Majlis Bandar Ipoh. Yang bahagia Kaunselor Encik Tan Siong Peng, Ahli Majlis Bandar Ipoh. Pengarah-pengarah kanan, ketua-ketua jabatan dan unit Majlis Bandar Ipoh. Rakan-rakan media, seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah SWT di atas limpah kurnianya dapat kita berkumpul di program Majlis Penyerahan Anugerah Restoran dan Kafe Terbersih dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh dan penyerahan sijil Grade A sempena sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia tahun 2023 pada petang ini. Semoga majlis ini berjalan lancar dan mencapai matlamatnya insya-Allah. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada petang ini bagi menjayakan program ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia yang disambut pada 26 September setiap tahun dan tema sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia pada tahun ini adalah Kesihatan Persekitaran Global, lindungi semua setiap hari, atau dalam bahasa Inggerisnya Global Environmental Public Health, Standing Up to Protect Everyone's Health Each and Every Day. Sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia adalah untuk memperingati kepentingan kesihatan persekitaran dan ianya juga mendedahkan tentang peranan kesihatan dalam penjagaan kebersihan persekitaran selaras dengan sasaran misi menuju Ipoh bersih. Matlamat Pembangunan Mapan atau SDG yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015 yang bertindak menamatkan kemiskinan, melindungi planet bumi dan memastikan semua penduduk menikmati keamanan dan kemakmuran. Pembangunan haruslah mengimbangi kemampanan sosial, ekonomi dan alam sekitar. Ia juga mampu menangani perubahan iklim yang berusaha untuk memelihara lautan dan hutan. Sekiranya sistem kesihatan persekitaran diinstitusikan dengan baik, pasti sasaran ditetapkan akan mudah dicapai. Hadirin yang dihormati sekalian, program pertandingan restoran dan kafe terbersih pada tahun 2023 terbuka kepada semua premis makanan yang dilesenkan oleh Majlis Bandaraya Ipoh. Objektif pertandingan adalah seperti berikut. Pertama, untuk meningkatkan tahap kebersihan.
keselamatan dan keceriaan restoran, kafe dan kedai makan di sekitar kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh. Kedua, menjadikan Bandar Ipoh sebagai destinasi menjamu selera yang bersih dan selamat serta menjadi kebanggaan warga kota Ipoh. Ketiga, merealisasikan sasaran Ipoh Bandar Terbersih tahun 2023 dan ianya juga adalah untuk mempromosikan Tahun Melawat Ipoh 2023 dan Tahun Melawat Perak 2024. Sebanyak 10 premis makanan berlesen telah menyertai pertandingan ini setelah borang pelawaan penyertaan dihebahkan melalui portal rasmi MBI. Paparan digital MBI serta media sosial bermula pada tarikh 2 Mei 2023 sehingga 28 Mei 2023. Proses penilaian dan pemilihan pemenang untuk 3 pemenang utama telah dilaksanakan dengan kerjasama 3 orang ahli majlis, iaitu pertama, Yang Bahagia Kaunselor Datuk Mazlan bin Abdul Rahman; kedua, Yang Bahagia Kaunselor Encik Lee Zi Ho; dan yang ketiga, Yang Bahagia Kaunselor Encik Tan Siong Peng. Manakala proses penilaian ke semua 10 premis pula dilaksanakan oleh 3 anggota dari Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan Majlis Bandar Ipoh sebagai panel penilaian awal dari 23 Mei hingga 7 Jun 2023. Hadirin yang saya hormati sekalian, Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Bandar Ipoh telah meningkatkan aktiviti pemantauan establishment makanan bagi memastikan tahap kebersihan dari aspek premis makanan, penampilan diri pengendali makanan, tempat penyediaan makanan serta kemudahan tandas supaya mencapai sasaran BMW atau bersih, menawan dan wangi, bagi memenuhi kehendak pelancong supaya sentiasa bersih dan selamat. Sehingga bulan September 2023, sebanyak 359 daripada 1072 premis restoran, kafe dan tempat makanan yang telah dinilai pada tahun 2023 telah dianugerahkan sijil penilaian grade A berdasarkan borang pemantauan penilaian establishment makanan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan. Hadirin yang saya hormati sekalian, Majlis ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih kepada semua pemilik premis yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan restoran dan kafe terbersih bagi edisi tahun 2023 dan juga ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada pemilik premis makanan yang menerima anugerah sijil grade A pada hari ini. Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Bandar Ipoh akan terus meningkatkan aktiviti pemantauan dan penilaian premis makanan di dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh untuk mendorong para pemilik premis makanan sentiasa memahami dan mematuhi syarat-syarat perniagaan yang dikeluarkan, meningkatkan tahap kebersihan premis makanan, memberi pendidikan kesihatan dan info berkaitan aktiviti atau program melibatkan premis makanan anjuran Majlis Bandaraya Ipoh. Melalui program seperti ini, Majlis Bandar Ipoh berpeluang mengetengahkan atau mempromosi premis-premis restoran dan kafe yang terbersih, di samping menjadi penanda aras kepada premis restoran dan kafe yang lain. Adalah menjadi harapan majlis agar program seumpama ini boleh mendorong penglibatan dan penyertaan premis makanan grade A yang lain di dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh untuk menyertai pertandingan restoran dan kafe terbersih bagi edisi akan datang. Untuk maklumat hadirin sekalian, orang awam, pelancong dan pemegang lesen perniagaan premis makanan boleh mengakses sistem MyGrade MBI di pautan mygrade.mbi.gov.my untuk menyemak status kebersihan premis makanan yang dikunjungi. Ini secara tidak langsung dapat mempromosi premis makanan yang bersih kepada pengunjung dan pelancong. Pada tahun 2024, Jabatan Kesihatan Persekitaran
telah merancang untuk melaksanakan kempen Minggu Kesihatan Persekitaran peringkat Majlis Bandar Ipoh, merangkumi pelbagai aktiviti kesihatan persekitaran bersempena sambutan Hari Kesihatan Persekitaran edisi tahun 2024. Semoga program ini akan menjadi titik tolak untuk mencapai hasrat menjadikan Ipoh Bandaraya Bestari Sejahtera dan Perak Sejahtera tahun 2030. Sebelum akhir kata, saya kalau boleh nak menyarankan supaya lebih banyak kedai-kedai makanan kita mendapat sijil pengiktirafan, sama ada daripada MBI ataupun badan-badan lain. Kita tahu banyak juga badan-badan antarabangsa yang beriktiraf kedai-kedai makanan yang baik di peringkat antarabangsa, ya. Sebagai sebuah bandaraya yang mau berubah, saya selalu cakap Ipoh adalah sebuah bandaraya yang perlu berubah. Kalau kita rujuk kepada Sustainable Development Goal melalui Perjanjian Paris tahun 2015, menyatakan kebanyakan negara mesti berubah daripada konsep ekonomi linear kepada ekonomi sekular. Secular economy, from linear economy to secular economy. Dia mengatakan Ipoh selama ini adalah tradisionalnya sebuah bandaraya yang kuat berpegang kepada ekonomi linear. Contohnya, industri yang menjadi penyokong kuat kepada Bandar Ipoh lebih 100 tahun adalah di bawah sektor pelombongan. Ya. Ada orang kata sektor pelombongan di Ipoh ni dah habis tahun 1989 awal 90-an. Itu sektor pelombongan bijih timah. Namun sektor-sektor pelombongan lain lah yang menjadi Ipoh, yang menjadi asas ekonomi Ipoh, antaranya sektor pelombongan kuari atau limestone in English, batu kapur, yang menjadi asas kepada industri simen. Sebab itu di dalam sekitar Bandar Ipoh ni, Kinta ni ada 3 kilang simen. Pengeluaran di Kinta ni antara pengeluar simen terbesar di Semenanjung Malaysia. Kerana kita ada batu kapur, kita ada silika, kita ada pasir lombong. Semua itu is mineral, is a pelombongan, mining sector. Dan dunia akan mengata kalau kita terlalu bergantung pada mineral sector, dunia mineral sector ini rupanya dia akan habis. Dia ada unsur habis mineral ni. Dan bila habis unsur sektor, dia akan wujud ketidakseimbangan dalam alam. Kalau siapa mengaji kitab lama orang Islam, orang Melayu orang Islam ni, gunung-gunung ni disebut Tok Guru ngaji lama sebagai pasak bumi. Bila kamu leburkan atau hapuskan pasak ni, orang Tani kata pasak lah, orang Melayu kata paku, orang Perak kata paku bumi. Orang Tani dia kata pasak. Saya mengaji dulu saya dengan orang Tani. Dia mengatakan kalau paku tu kita cabut, macam kertas ke kain, kemudian letak paku. Bila dia cabut paku tu, kain tu akan bergoyang lah. That is a perkara mudah. Orang dulu, Melayu dulu dia, how dia nak interpret ataupun nak terjemahkan kepada orang anak murid dia. Dia kata, this gunung is a paku. So dia kata, kalau kita terlalu hapuskan paku, maka kain tu akan senang gerak dan dia akan tup. That's how. Saya bagi macam mana pengajian agama dulu mengajar orang-orang, itulah how easy. Jadi maknanya kita mesti bergerak, bukan lagi kepada arah paku, kepada new sector. Jadi kita ada beberapa new sector yang saya terfikir tentang the service sector. Yang paling cepat dalam service sector ni, you pergi mana-mana, is about the retail business. Dan retail business ini dia banyak berkaitan dengan pelaburan dalam bentuk pelancongan. Ya, pelaburan dalam bentuk pelancongan, dan dia ada few. Jadi saya rasa salah satu yang paling kuat, dia tak payah pergi, kalau bila pergi pelancongan, salah satu yang paling kuat dalam sektor pelancongan, subsektor pelancongan adalah gastronomi. Untuk Ipoh, kekuatan kita gastronomi. Sebab kalau kita nak pergi health tourism, kita kena bangunkan dia punya infrastruktur, bangunkan dengan human capital dia. Nak lahirkan seorang doktor pakar ni pun pakai duit dan ambil masa, dan human capital, dan nak lahirkan infrastruktur dia, nak hospital dengan peralatan, it takes time. Jadi maknanya yang paling mudah gastronomi. Kita buat satu dapur, ada makan, kita panggil culinary, maknanya tukang masak lah,
yang pakar-pakar datang dekat sini. Dan tapi masalah kita dalam mana-mana kita sekadar menghasilkan produk. Dalam this business kita kena ada promotion. Saya ambil dalam service sector, kalau kita belajar dekat Harvard Business School pun, dia akan ada tentang the 4P, 4P's principle. Kita kena ada produk, itu yang kata produk tadi. Dan kita kena ada the price yang memaduhi. Kalau kita nak berniaga dekat Malaysia, price dia macam mana? How dia our target market? Kalau target marketnya golongan B40, M40, you punya price, heaven price, siapa pun tak mau datang kita. Kan? Jadi itu ada tempat berapa orang tak mari. Dan juga kita kena ada the place yang sesuai, strategic place. Why Singapore dia maju dalam pelaburan? Because dia punya place is very strategic. And that's why the place and also the promotion. Promotion ini sangat penting dalam this business. Jadi sebab tu saya kata, kalau you ada kedai, ada produk yang bagus tapi tak ada promotion, dalam dunia service sector you akan tenggelam. Jadi apa yang saya nak katakan, salah satu unsur promotion dalam gastronomi adalah pengiktirafan, recognition. Jadi kalau you tak dapat grade A, grade apa, you punya kedai paling sedap makan, you buat apa, mi kari paling sedap dalam Malaysia kan, dalam dunia pun, tapi kalau tak ada pengiktirafan, saya punya mi kari mungkin tak berapa sedap, tapi diiktirafkan apa yang international punya pengiktirafan tu, dia kata this is the best and the safest food ke, yang paling bagus ke apa ke, orang akan datang kedai saya. That's it. Itu dunia hari ni. Why I cakap ni, mengapa Singapore is a heaven. Dia kata gastronomi salah satu Singapore punya tourism yang tekan juga, gastronomi. Saya pergi Singapore, saya selalu, saya ada family kat Singapore. Jadi saya pergi kat Singapore, saya makan dia punya mi kari. Jujur saya kata, kalau orang tanya saya kata mi kari Ipoh sedap je. Tapi kenapa orang daripada United States datang beli $7, you times 3.5, 3.5. Dekat apa? Dekat RM30, 20 lebih ringgit lah kita. Haram tak sedap pun. Ipoh tak lagi. Ipoh berapa? RM7, RM8. Kalau Seriman RM8 ke Ipoh mi kari? 10. RM7. Depa $7. You times 20 kan. Tapi tak sedap. Tapi kenapa orang sana, New York people, New York dia okey. Dia apa? Kalau mereka pakai USD, $7 mungkin $5 ya. $5 US. Dia kata, mengapa sedap? Because that is the power of a promotion. Yang kita tak dapat. Yang Ipoh belum dapat lagi. Kalau kita boleh dapat, I can tell you, kita boleh beat the Singaporean. Sebab our product bagi saya much better. Mungkin orang ketawa kita hari ni lah kan. Can you beat Singaporean? Betul dia kata. Saya kata boleh. Kan? Tapi itulah, saya memerlukan kerjasama daripada semua pemain kita dapatkan recognition ni. Daripada MBI kita dapatkan this international. Saya tahu ada 2-3 company yang international punya tu. Kan? Jadi itulah saya katakan, kalau saya cuma cerita ni, saya lontarkan satu idea dan semangat pada tuan-tuan. Saya yakin kalau kita betul-betul kerja, kita bukan saja boleh beat bandar-bandar gastronomi macam Penang, Melaka, siapa lagi yang gastronomi lawan dengan kita ni kat Malaysia. Even Southeast Asia macam Bali, Singapore dan even Thailand. Mungkin Ipoh boleh kalahkan mereka. Think big. Mungkin hari ni kita kata kita ketawakan diri kita, takkanlah Ipoh mampu kan. Tapi saya yakin dengan kerjasama kita, tuan-tuan pemilik premis perniagaan kita, jangan takut, jangan malu, yakin kita boleh menang. Okey. Okey, akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan amat sukacitanya merasmikan program Majlis Penyerahan Anugerah Restoran dan Kafe Terbersih dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh dan penyerahan sijil Grade A sempena sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia tahun 2023 pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk di atas ucapan perasmian sebentar tadi.
Acara seterusnya adalah tayangan montaj daripada Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Bandaraya Ipoh, di mana tayangan ini menunjukkan proses perjalanan sepanjang aktiviti penilaian pertandingan ini dijalankan. Mari sama-sama kita saksikan. 5, 4, 3, 2, 1. Majlis seterusnya adalah dimulakan penyampaian anugerah kepada pemenang Sagu Hati Restoran dan Kafe yang mengambil bahagian pertandingan restoran dan kafe terbersih tahun 2023 ini. Pemenang akan menerima wang tunai sebanyak RM250 berserta sijil penyertaan. Untuk itu dijemput Encik M. Rahman Lelaki Maran, Pengarah Kesihatan, dan Encik Ahmad Faizal, Penolong Pengarah Kesihatan, bagi mengiringi yang berbahagia Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi bin Bahrain Elais Mat Daud, untuk berada di atas pentas. Terima kasih. Untuk penerima anugerah Sagu Hati, dijemput yang pertamanya Macha Mi International Sindiran Berhad. Seterusnya, Texas Chicken Malaysia Sindiran Berhad. Seterusnya, The Heaven Sindiran Berhad. Tahniah diucapkan. Seterusnya, Jesselton Success Sindiran Berhad. Seterusnya, Pastry Mu Sindiran Berhad. Dipersilakan Apple Tea Resources. Terima kasih. Dan akhir sekali, Zuspresso Cafe. Terima kasih.
Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah Sagu Hati sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah pertandingan restoran dan kafe terbersih tahun 2023. Untuk tempat ketiga, pemenang yang akan menerima wang tunai sebanyak RM750 serta sijil penyertaan. Manakala untuk tempat kedua, pemenang akan menerima wang tunai RM1,000 serta sijil penyertaan. Dan seterusnya untuk pemenang tempat pertama akan menerima wang tunai RM1,500 serta sijil penyertaan. Oleh yang demikian, dipersilakan pemenang tempat ketiga jatuh kepada Wings Delight Sdn Bhd. Tahniah. Pemenang akan menerima wang tunai sejumlah RM750 serta sijil penyertaan. Terima kasih. Seterusnya, tempat yang kedua jatuh kepada Dragon Seafood Restaurant Sdn Bhd. Tahniah. Pemenang akan menerima wang tunai sejumlah RM1,000 serta sijil penyertaan. Terima kasih. Tempat pertama jatuh kepada Cawan Mu F&B. Tahniah. Pemenang akan menerima wang tunai sejumlah RM1,500 serta sijil penyertaan. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada kesemua pemenang tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga sebentar tadi. Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Bandar Ipoh telah menjalankan aktiviti pemantauan establishment makanan secara berkala bagi memastikan tahap kebersihan dari aspek premis makanan, penampilan diri pengendali makanan, tempat penyediaan makanan serta kemudahan tandas bagi memenuhi kehendak pelancong supaya sentiasa bersih dan selamat. Majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian anugerah sijil Grade A kepada premis makanan yang memperolehi tahap pencapaian kebersihan yang baik. Untuk penerima sijil Grade A dijemput oleh itu Old Town Kopitiam Sdn Bhd. Wakil silakan wakil. Seterusnya, The Heaven Sdn Bhd. Tahniah. Sijil Grade A. Seterusnya, Cosmo Restaurant Sdn Bhd. Terima kasih. Seterusnya, Ben's Kitchen Sdn Bhd. Terima kasih. Seterusnya, Simple Restaurant Group Sdn Bhd. Dijemput wakil. Simple Restaurant Group Sdn Bhd di Jalan Lau Ek Ching. Lau Ek Ching. Terima kasih. Seterusnya, penerima Grade A, Mengelembu East Ocean Seafood Restaurant Sdn Bhd. Tahniah. Wow.
Terima kasih. Seterusnya, Mika Pizza Sedang Berhad. Tahniah. Terima kasih. Seterusnya, Mika Pizza Parlor. Tahniah. Mika Pizza Gunung Rapat. Terima kasih. Seterusnya, Pizza Hut Restoran Sedang Berhad. Dijemput wakil. Terima kasih. Seterusnya, Tea Story Cafe. Dijemput wakil. Tahniah diucapkan kepada kesemua penerima CJ Grade A sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian CJ Penghargaan dan Cenderahati kepada panel juri ahli majlis Bandaraya Ipoh. Dijemput panel juri ahli majlis. Dipersilakan yang berbahagia Kaunselor Datuk Mazlan bin Abdul Rahman, Ketua WIP ahli majlis Bandaraya Ipoh. Silakan Datuk. Terima kasih. Seterusnya dijemput Kaunselor Encik Lee Zi Hu. Ahli Majlis Bandar Ipoh. Seterusnya dijemput Kaunselor Encik Tan Siong Peng, Ahli Majlis Bandaraya Ipoh. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada panel juri ahli majlis di pohon yang berbahagia Datuk untuk terus kekal di atas pentas bagi sesi bergambar bersama penerima anugerah CJ Grade A dan CJ Penghargaan. Dipersilakan. Silakan para penerima anugerah dan CJ Grade A. Para penerima anugerah restoran dan kafe terbersih dalam kawasan Majlis Bandar Ipoh dan penyerahan CJ Grade A sempena Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia tahun 2023. Tahniah kepada anda semua. Terima kasih. Jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Bandar kerana sudi menyampaikan anugerah restoran dan kafe terbersih dan CJ Grade A kepada premis yang terlibat. Untuk makluman yang berbahagia Datuk
Sekarang akan berlangsung sesi sidang bersama media. Sesi sidang media, dipersilakan.